Dah. Baru dia keluar. Subhanallah. Tadi dia keluar, lepas tu dia ada ke ni? Ada ke suaranya? Tak masuk je. Sebab tak ada warna. Subhanallah. Dia ada, lepas tu dia mati. Subhanallah. Subhanallah. Okey, yang tadi tu dia kena tekan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menolong dari sudut teknikal. Surat berapa ibu? Surat At-Tahrim 560. 560 ya. 560. Jumpa dekat rumah Quran yang ada title-title tu ada kan? Okey. Yang tu dia lebih membantu. InsyaAllah dia lebih mudah untuk kita tadabbur. Itulah. Kena pakai Saya pun bersoni juga, saya tak nampak ya. You halus sangatlah. Ya Allah ya Tuhanku. Saya punya okey sikit kot, agak besar sikit. Dia kalau yang nur biasa yang jadi besar macam tu, dia agak kasar sikit tulisan dia kan, lebar sikit. Dia kena cari yang bukaan lagi besar lah. Ala kulli hal insya-Allah khabar semua. Alhamdulillah. Syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan dahulu kelas kita dengan bacaan Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak yang saya hormati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya-Allah kita akan pergi ke ayat 7. Tapi sebelum daripada kita pergi ke ayat 7, kita nak recap sedikit kata ataupun kita panggil topik ya pada ayat yang pertama sehingga ayat ke-6 ya, antara kandungan ataupun perbicaraan di dalam ayat tersebut ialah berkaitan dengan perkara yang halal tapi diharamkan ya. Jadi pengharaman bukan sahaja menghalalkan yang haram, tetapi mengharamkan yang halal. Maksud opposite dia tu juga tak boleh, juga suatu dosa. Jadi awal ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itab. Ingat perkataan itu? Ya, ain ta alif ba. Itab iaitu satu teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun teguran Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat cantik, indah. Allah panggil dulu ya ayyuhan nabi. Ya, teguran yang sangat-sangat berlapik, ya, sangat halus. Ya, kita kalau nak marah anak tak keluar dah nama dia. Ya. Keluar, kau ni anak siapa gitu. Dia punya ayat dia tak mengaku anak dah. Punyalah marah Itu kita kalau marah. Allah tegur Nabi dengan begitu halus, dengan begitu cantik, kerana kedudukan Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil Nabi dengan ya ayuhan Nabi untuk
satu benda yang bila kita sebut sebagai dosa di sisi kita, tapi kalau di sisi Nabi adalah satu kesilapan ataupun kita kata tidak membawa kepada dosa. Kerana Nabi adalah seorang yang maksum. Ya. Nak ambil air. Baik. Jatuh sampai. Tak apa. Tak apa ibu. Saya dah 2 hari dah demam. Ni dah demam tu, saya dah kebah dah, batuk tu lambat sikit nak pergi. Baik, kita tengok apakah perkara yang Nabi SAW haramkan. Ada dua pendapat. Yang pertama ialah tentang Mariyatul Qibtiyah, iaitu hamba yang telah dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah, tetapi mendatangkan kecemburuan para isteri Nabi. Jadi maka dia orang kata, kita orang kan dah ada, we are here. Kan, kenapa nak pergi cari lagi hamba? Hamba ni kedudukannya dan sudut kastanya lebih rendah lah berbanding dengan merdeka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kepada kita bahawa hukum untuk hamba itu boleh ditiduri oleh tuan yang lelaki. Di sana ada dia punya hukum dia, dan kita nak belajar daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pandangannya adalah berkaitan dengan madu, kerana mereka seolah-olah menjadikan isu madu itu akan menyebabkan berbau mulut Nabi apabila memakan madu. Madu suatu perkara yang Nabi sukai, tapi disebabkan mereka merasai bahawa nanti asyik pergi je kat rumah janda yang lain kan, sampai datang satu rasa dalam hati Sayyidatina Hafsah dan juga Sayyidatina Aisyah. Berkomplotlah dua orang ni. Tapi ibu-ibu, kalau kita tengok kedudukan mereka, kedudukan Sayyidatina Aisyah dan juga kedudukan Sayyidatina Hafsah ini adalah sahabat anak kepada sahabat-sahabat yang terbaik. Ibu boleh tengok pada ayat 4. Kalau kita tengok ayat itu, Allah mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa innallaha huwa maulah wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Ayat 4 yang bermaksud jika kamu berdua bertaubat. Siapa tu? Tatuba. Dua orang tu siapa? Hafsah dan Aisyah. Sayyidatina Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah. Kalaulah kamu berdua bertaubat kepada Allah, bila dia dah tak simpan rahsia, bila dia berkomplot untuk mereka menyusahkan Nabi, Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat, Allah dan para salihul mukminin mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibu-ibu kita dikhianati oleh seseorang yang tidak baik, ibu-ibu, Allah bersama dengan kita. Apa ayatnya? Allah Subhanahu Wa Taala fa innallaha huwa maulahu. Nampak perkataan maulahu? Apa terjemahan maula? Cuba tengok dekat terjemahan tu. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah menjadi penolong, pelindung, kan?
ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi maula tu maksudnya pelindung, penolong, pembantu. Juga digunakanlah kepada anak-anak yang anak angkat ibu-ibu, boleh guna maula. Selain daripada guna ibnun tak boleh, sebab katalah dia anak angkat, dia mesti berbinkan ayah dia. Tapi kalau nak binkan dia punya ayah angkat dia, boleh, tapi guna perkataan maula. JPN bagi. Jadi kalau dapat maula tu, kenapa pula macam Maulana ya Maulana kan? Dia ada di situ sebab maula betul lah. Ayah angkat tu jaga dia. So boleh guna perkataan maula. Apa tu? Tapi bin tak boleh lah. Bin tak boleh. Sebab bin dia nasab ni tak boleh buat. Tapi dalam nama budak tu, dalam IC, dalam kad pengenalan dia, so pendaftaran dia, surat beranak dia, contoh nama dia siapa, Afiq Maula Ahmad, ganti bin, tu boleh. Boleh. JPN terima. Sebab memang ada yang, tapi kalau bin tak boleh. Bin tak boleh sebab apa? Memang bukan anak dia. Melainkan kalau dia bagi maklumat palsu pada JPN, dia lah yang salah. JPN lepaslah. Tapi memang JPN akan tengok pada sijil nikah kan, kalau anak pertama. Banyaklah dia punya, kita kata anak pertama, dia nak make sure lah supaya yang lahir tu betul-betul nasab kepada ayah dia. Baik. Jadi maula dapat satu kalimah baru hari ni. Maula iaitu penjaga ataupun pelindung. Baik. Siapa penjaga kita? Siapa pelindung kita? Tak kala orang sakitkan kita, ni tadabbur dulu. Biasa kita rasa macam bila ada orang zalimi diri kita, kita rasa rasa lost kan, rasa macam tak ada siapa nak bantu kita. Tapi ingatlah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di apa kita panggil, diusik, bukan oleh orang lain, oleh isteri sendiri. Fa innallaha huwa maulahu, Allah lah sebagai pelindung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu-ibu? Boleh tengok pada ayat 3. Kita pergi atas sikit. Qalat man anba'aka hadha. Qalat, maksud di sana adalah wanita lah Kalau qala, lelaki. Qalat, katakanlah, siapa yang memberitahu kamu wahai Nabi tentang perkara ini, tentang perkara yang kami telah sebenarnya kami dah berpakat ni untuk satu hala, untuk satu kata, dan akhirnya kami membawa khabar yang sama kepadamu wahai Nabi. Dalam erti kata lain, macam mana boleh tahu? Kita kan bila kawan kita, awak tahu pada mana kita rasa macam ada inquiry lah. Tahu sebenarnya, tahu daripada mana ni, sebab saya tahu cerita ni rahsia. Tapi tiba-tiba awak bagi tahu saya, awak tahu pada mana? Ini isteri Nabi bertanya kepada Rasulullah, qalat man anba'aka hadha, ya ini rahsia yang kami bagi tahu ni, macam mana kau boleh tahu? Depa terlupa ibu-ibu yang Nabi ni adalah Nabi. Subhanallah. Sampai ibu-ibu kata para ulama tafsir, dia kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah menzahirkan Nabi itu adalah sebagai seorang Nabi yang mana tinggi ulung kedudukannya di hadapan isterinya, pasti isterinya tak boleh nak muamalah lah dengan Rasulullah. Dia rasa apa? Haibah tu lebih. Macam mana musuh-musuh kadang-kadang nampak Nabi, baru nampak Nabi takut dah. Maksud kita kata isteri ni yang akhirnya boleh makan sekali, boleh tidur sekali ibu-ibu. Allah bagi satu nikmat sebenarnya. Mereka kadang-kadang apa kita panggil, dia rasa Nabi tu adalah suami,
Tapi terlupa itu adalah seorang Nabi. Siapa pula yang bagi tahu kau perkara ini? Nabi pun sebut qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang memberi tahuku perkara ini adalah Allah. Al-alim huwallah. Al-khabir Allah juga, iaitu yang maha mengetahui yang mana zahir, yang mana batin, yang mana keluar tang mulut, yang mana datang dalam hati, mana yang di-i'lan ataupun mana yang disembunyi, semua Allah tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, wahai isteri-isteriku, yang bagi tahu aku bukannya manusia tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ketika itu ibu-ibu, apa yang berlaku bila Nabi ini sudah mendapat wahyu daripada Allah? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun dah tahu cerita tersebut. Ibu-ibu tahu, pak mertuaku, masing-masing ibu-ibu punya marah dengan anak masing-masing. Bukan marah dengan Nabi, dia marah dengan anak-anak. Ya, masing-masing dah cekuk dia. Leher dia dah cekuk dia kan. Kau buat apa? Sayyidina Abu Bakar marah dekat Sayyidina Aisyah. Sayyidina Umar marah dekat Sayyidatina Hafsah. Kau tahu tak yang kau buat tu Nabi? Kau susahkan siapa ni Nabi? Marah sungguh. Sampai Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau kau nak ceraikan mereka, kau gantilah wanita yang lebih baik, muslimah yang lebih baik lagi, aku tak kisah. Dan memang banyak kaul daripada Sayyidina Umar, yang lepas Sayyidina Umar cakap, Allah berikan dia punya solusi dia. Subhanallah. Sayyidina Umar ni antara sahabat yang dahsyat. Banyak kaul-kaul dia bertetapan dengan hukum, dan kemudian Allah bagi wahyu. Punyalah dekatnya dia dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar kita tahu seorang yang subhanallah, yang luar biasa keimanannya. Kalau ditimbang semua iman-iman kita, semua manusia ni ibu-ibu, tak samalah ibu-ibu, dan secara iman Abu Bakar itu lebih berat berbanding dengan kita. Punyalah kita tak cerita pasal amalan ibu-ibu, kita cerita pasal iman pun kalah dah. Jadi mana mungkin ada yang lebih baik daripada dua orang anak orang yang baik. Jadi dekat sini ibu-ibu tengok, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril pun datang ibu-ibu. Jibril pun mempertahankan Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salihul mukminin, dan juga iaitu Sayyidina Abu Bakar salihul mukminin, iaitu orang yang baik di kalangan orang mukminin, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Wal malaikatu, dan juga semua malaikahnya, ba'da dzalika zahira, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolong bagi Nabi kita. Ibu-ibu, sebagai satu penguat hati kita, tak kala ada orang yang menzalimi diri kita, ingatlah Allah ada, orang-orang yang beriman ada, para malaikat ada, para nabi Allah ada, semua dia bersama dengan kebenaran. Yang benar itu tidak akan pernah salah. Namun kadang-kadang benar itu pahit untuk kita perjuangkan, untuk kita perkatakan. Tapi ingat, Allah bersama yang benar. Baik, seterusnya ayat 5, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna. Apa maksud ayat 5 ini? Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Asa ibu-ibu, asa ini maksudnya jika, kalau. Asa rabbuhu. Jadi bila kita sebut jika ni, dia panggil di antara mungkin dan ataupun tidak. Mungkin ya dan mungkin tidak. Contoh, seorang pelajar
bila dia belajar, asa ayyakunu najihan aw rasiban. Adakah confirm siapa yang belajar tu dia akan jadi berjaya? Tak pasti lagi lah. Mungkin katalah tiba-tiba kan, dia jawab tu tersalah pula, dia jawab demam pula, tak boleh nak perform pula. Jadi kemungkinan. Tapi itu pada hukum manusia. Sekarang ni asa pada hukumnya Allah. Asa rabbuhu. Kalimah Allah, mungkin Allah akan menyebabkan Nabi menceraikan kamu. Boleh jadi Tuhan akan memberikan gantinya dengan isteri-isteri yang lebih baik. Ya, kalau Allah nak, Allah boleh buatlah untuk bagi isteri yang lebih baik kepada Nabi. Tapi ada tak yang lebih baik? Mereka lah isteri-isteri yang terbaik. Okey, jadi diorang ni adalah, mereka ini adalah khairun nisa. Yang mana kesemuanya sifat-sifat tersebut min kunna, kan? Apa sifat-sifat dia? Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihat thayyibatin wa abkara. Berapa sifat tu? 1, 2, 8 8 sifat. Yang pertama iaitu mereka mereka Islam. Muslimat iaitu dia Islam, iaitu menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian mukminat, mereka beriman. Yang ketiga qanitat, taat. Keempat taibat, bertaubat. Kelima abidat. Mereka ni jangan main-main ni, ibu-ibu, jangan calang-calang. Isteri Nabi ni kuat ibadah. Yang keenam saihat, berpuasa. Dia tak tulis situ saimat kan, tapi saihat, kerana saihat umat Nabi ini adalah puasa lah. Itu maksud saihat di kalangan umat Nabi. Yang keenam. Yang ketujuh thayyibat, iaitu ciri-ciri mereka ini adalah janda, dan juga mereka adalah perawan. Wa abkar. Semua ciri-ciri ni ada pada Sayyidatina Hafsah dan juga Sayyidatina Aisyah. So nak cari siapa lagi yang lebih baik, dan mereka lah yang paling baik, anak orang yang baik, ya, ibadahnya baik, ketakwaannya baik, ibu-ibu. Namun begitulah kita nak sebut isteri Nabi ini dia tidak mendapat maksum seperti mana pada Nabi SAW. Baik, seterusnya kita ambil ayat ke-6. Nak baca ibu-ibu ayat ke-6, ayat ke-7? Boleh Saya baca lepas ibu-ibu ikut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها
أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون. Nanti sambung ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah. Siapa boleh bacakan pada ayat 6? Sila terjemahannya. Ada topik tak? Siapa ibu-ibu yang ada topik dia punya atas dia? Tak ada topik ibu punya ada topik daripada ayat berapa? Okey, daripada ayat 7. Topiknya apa? Perintah taubat dan berjihad. Perintah taubat dan berjihad. Cantik. Okey. Lepas tu pada buku sebelah ada lagi. Ada ayat 8 dan 9. Ayat 9. Selepas ayat 10 baru ada Apa tu? Ada. Dia punya topik dia? Contoh isteri yang baik dan tidak baik. Okey, cantik. So kita pergi yang tengah-tengah ni dulu. Baik. Silakan terjemahan ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu. Tak kisah siapa-siapa boleh. Okey, sila ibu kita. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak berhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu menunjukkan apa yang diperintahkan. Masya Allah. Okey, baik. Ayat 6, ibu-ibu, ayat ni Allah suruh kita orang yang beriman, kan? Panggilannya wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum. Jadi perkataan ini besarlah, ya.
Allah suruh kita jaga diri kita. Dan bukan kita saja, wa ahlikum, iaitu siapa yang kita jaga. So ayat ni kalau kepada ketua, contoh ketua negara, dia termasuklah siapa yang di bawah dia tu dia kena jaga supaya tidak menjadi bahan bakar api neraka. Kalau di ayat ni kepada seorang guru, maka anak murid semua sekali. Kita tengok pandangan pada anak-anak, siapa yang kita jaga tu, ya Allah, ya Tuhanku, aku sangat berharap mereka ini selamat daripada menjadi bahan bakar api neraka. Sebagai seorang ayah, mesti dia melihat anak dia itu sebagai satu tanggungjawab dia untuk dia pelihara. Macam mana supaya anak aku tak jadi batu, tak jadi bahan bakar api neraka. Sebagai seorang suami, tengok isteri. Maksudnya di sana ada tanggungjawab pada ayat ini. Akhirnya orang yang menjadi penghuni api neraka, mereka ini menjadi bahan bakar seperti mana waquduhan nas wal hijarah. So di sini ada dua bahan bakar api neraka yang kita kenali. Kalau kita bakar, apa pun kita nak bakar something, ibu, kita punya bahan bakar kita adalah gas, kayu api. Yes, kayu api lah kan. Kita pakai kayu api. Mungkin mula-mula tu nak bagi kayu api hidup tu, dia pakai tempurung sebagai dia punya, kita kata starter. Mungkin pakai getah. Baik, dalam neraka nanti yang menjadi menyemarakkan api tersebut, api neraka tu dah ada ibu-ibu, tapi bila kita percikkan, contohnya kita percikkan dengan tambah lagi kayu, kita tambah lagi bahan-bahan yang mudah terbakar, api tu makin panas, makin marak. Jadi dalam neraka yang menyemarakkan api itu untuk terus hidup dan membesar adalah batu dan juga manusia. Batu dan juga manusia. Allahu Akbar. Waquduhan nas wal hijarah. An-nas dengan juga hijarah. Tambah lagi ibu-ibu, alaiha itu ke atas. Di mana? Di neraka itu ada di sana malaikah yang menjaga neraka. Malaikat yang menjaga neraka ni sifatnya ibu-ibu ialah ghilaz syidad, iaitu sifatnya kasar dan keras. Tak payah pergi neraka lah ibu-ibu, tengok penjara pun nampak dah. Padahal kita ni pelawat ibu-ibu, visitor. Tengok muka warden ibu-ibu, macam kita di penjenayah rasa. Sebab mereka dah terbiasa ibu-ibu, dia jaga orang yang buat jenayah. Kalau dia buat muka macam muka kita yang jaga masjid ni ibu-ibu, jawabnya penjenayah tu pijak dia lah. Dia memang dia kena syadid ibu-ibu. Sebab mereka ini akan cuba untuk lari, betul tak? Sama lah dengan penghuni neraka. Berapa ramai yang cuba berjelinap lari sebab panas sangat, sakit sangat ibu-ibu. Mereka cuba untuk lari. Maka penjaga-penjaga neraka tadi tu, dengan wajahnya yang menakutkan, perwatakannya yang kasar, dengan kekerasan ibu-ibu, very kita panggil power character tu. Maksudnya kalau tengok tu, lari masuk balik ibu. Tak jadi keluar, masuk balik. Sebab apa? Tengok muka pun takut ibu-ibu. Inilah kita sebut package neraka itu. Ini bukan package melancong. Package melancong seronok ibu-ibu. Package neraka adalah api itu memang panas, ditutup ruang, tidak ada satu haba yang akan uap kepanasan tu akan keluar. Makin hari makin bertambah panasnya.
dengan makanan yang tidak ada, air ada tapi air yang panas menggelegak, makanan ada, orang lapar tapi makanannya semua tidak menyebabkan seseorang itu gemuk, malahan berduri dan merosakkan badan orang yang memakannya. Ditambah dengan penjaganya begitu, itulah semua pesanan supaya kita jangan berani-berani buat benda-benda yang mendekatkan kita dengan neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sifat malaikat lagi, la ya'sunallaha ma amarahum. Iaitu sifat malaikat, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Apa Allah suruh dia akan laksanakan. Tak pernah dia lawan, tak pernah dia tidak taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa Allah suruh, mereka akan laksanakan. Wahai orang-orang yang kafir, kita baca terjemah ayat 7, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini, sesungguhnya kamu akan diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. La ta'tadhiru. Apa maksud la ta'tadhiru? Jangan kamu mencari alasan. Ibu-ibu nanti dekat hari kehakiman nanti, depa ni bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu hukuman pada mereka, macam-macam dia punya alasan. Dia kata, ya Allah, saya sebenarnya bukan nak buat dosa tu, sebenarnya yang dah terbuat tu sebenarnya tak ada niat pun nak buat. Contoh, saya sebenarnya hari tu, saya sebenarnya terpergi je dekat disko tu, sebenarnya niat asal bukan nak pergi kat disko. Dia punya, dia panggil cengkadak ibu-ibu. Kalau cengkodok boleh makan, tapi cengkadak. Dia punya jawapan dia tu ibu-ibu, bila Allah nak bagi kata, macam-macam uzur dia bagi. Uzur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, ini hari ni dah tak payahlah nak bagi alasan-alasan. Oh, bukan saya, ni setan yang suruh. Oh, bukan saya, ni kawan saya yang ajak. Saya sebenarnya pergi masjid. Contoh macam tu ibu-ibu, kita macam-macam alasan kita bagi kepada Allah. Tapi apa yang Allah nak tahu, kamu buat tak? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sebab nanti, sebab kita buat benda-benda ibu-ibu, contoh, sebab tu ada banyak lah kan, yang mendorong kita untuk melakukan suatu perkara itu, sebabnya ada banyak. Mungkin kerana sedap, mungkin kerana kawan ajak, malu alah pula buat juga, sebab banyak. Tapi yang Allah kira kamu buat tak? So the final dia adalah, kamu buat ke tak? Kalau kamu buat, tak payah bagi alasan dah. Kalau kamu lakukan, maka itulah dalam catatannya, tak kira apakah punca kepada amalan yang kamu lakukan. Kerana Allah jadikan dunia ini memang berserta dengan dia punya asbab. Yuhayyi'ul asbab. Setiap satu perkara yang kita lakukan, fitrahnya memang ada sebab. Sebab contoh, pergi toilet. Ada tak sesaja orang pergi toilet? Tak ada lah ibu-ibu kan? Sesaja duduk toilet. Saya memang suka duduk kat toilet kan? Betul-betul lah toilet dia cantik kan? Mesti tak ada sesuatu kan? Kita kahwin ibu-ibu. Kalau tak kerana nafsu nak kahwin tak? Tobatlah, baik duduk seorang-seorang kan? Kahwin kena serve suami kan, kena beranak pula, ada anak kena jaga. Tapi Allah bagi asbab. Apa asbabnya? Kita ada syahwat, kita ada fitrah. Jadi fitrah kita itu mesti disalurkan pada perkara yang baik. Mesti dijaga minal muhsinat, daripada perkara-perkara yang menjaga seseorang itu bila dia berkahwin, untuk tahassun, untuk memelihara diri dia, memelihara diri daripada perkara-perkara yang merosakkan keimanan dia, merosakkan agama dia. Zina merosakkan agama. Maka ibu-ibu, sebab tadi semua ada. Hatta kalian buat perkara yang
Yang salah pun ada dia punya sebab dia. Sebab mungkin salah pilih kawan, sebab iman tak kuat. Jadi apa syaitan cakap tu, enggih aja. Orang Jawa, orang Jawa dia kata enggih. Enggih tu maksudnya okey. Lepas tu syaitan kata, aku suruh je. Yang kau buat tu kenapa? Aku kerja aku memang menghasut, tapi kau yang buat. Tak boleh salahkan aku. Masa di akhirat kelak, syaitan pun dia berlepas daripada siapa yang menyalahkan syaitan. Ini dah memang, this is my KPI. Dia punya kerja dia memang macam tu, ibu-ibu. Jadi tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Baik, ayat ke-8 surat belakang. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, meminta ampunlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat nasuha. Jadi taubat nasuha adalah satu jenis taubat yang tertinggi, ibu-ibu. Ada juga orang taubat sambil belajar. Pedas sungguh, pedas. Tapi esok cari lagi, sambal semalam ada. Sebab sedap, ibu-ibu kan. Lagi taubat orang mengandung kan. Taubat aku ni last anak last. Tahun depan masuk lagi buat kuping kan. Doktor kata last kak. Ini accident. Dia kata ni accident. Tertinggal kereta api lah, macam mana lah ibu-ibu. Maksud kata sebab kita ada anak, ibu-ibu. Anak kita dah besar, sampai satu masa dia rasa macam rindulah nak baby balik kan. Padahal baru dapat tegakkan pinggang ibu-ibu kan. Kalau tidak tidur mengereng je kan, menyusukan anak.